Waduh. Okey, Biuk. Gelak lagi Okey. Dia sujud lah. Sujud lah dia apa? Rokok. Ini bukan rokok ni. Sujud lah. Rumi ya, Ustaz? Mana? Tu hak merapu. Tu nak tunjuk lah. Ni. Yang tu. Tu saja nak tunjuk oleh ni. Tempat-tempat yang merapu dia tu. Yang dia buat tu. Tak dulu ni. Ada orang bagi hadiah ni kat dia. Pasal Rumi. Yang wilayah tu. Ni saya pergi tauliah. Ambil tauliah wilayah. Dia bagi. Setiap orang tu ada beg kan? Semua dapat ni. Free gift. Tu nak fikir siapa lu bertingat. Ingat Bayuk bagi. Tak ada buku, tak ada orang lain dah Bayuk kan. Tengok oh dah bertingat tauliah. Ditahkik kan oleh apa? Baru. Muka dia depan. Bukan, tu pengantar. Oh, kata. Dia pengantar. Ada ngarut Ustaz? Banyak. Ubah. Dia apa? Bahasa yang berubah lah. Bahasa dia ubah. Jatuh apa tu dah dia bahasa dia ubah. Dia ubah. Dia moden. Dia ambil mafhum. Macam ni lah Jabal Maroki buat tu. Jabal Maroki. Dia banyaknya mafhum tu okey lagi kalau tepat, tapi lari dengan murad musannif. Jauh sangat. Memanglah kalau kita tengok tu dari sudut panggil susunan bahasa cantik, dan dari segi lari tu nampak tak jauh sangat kan, tak membahayakan panggil pegangan, cuma dari segi murad lah. Musannif nak lain, dia pergi harurat lain. Macam yang Selangor yang Ustaz Randy buat tu okey kot. Yang mana? Yang tebal kan tak ada ni kan, yang tebal yang Jawi. Yang Selangor punya tu. Yang tu okey. Yang Selangor punya tu tebal tu kan. Mufti tu. Betul. Dia memang pergi point je. Mufti. Dia tak hurai. Mufti Selangor, bekas Mufti Selangor baca yang tu. Okey. Saya tengok dah yang tu. Siapa bagi? Bayuk bagi kan? Ustaz Randy yang tebal tu. Ustaz Randy. Ada kat mana? Yang tu okey. Saya tengok okey. Yang tu bagus sebab dalam kurungan dia buat. Maksudnya kalau dia nak terjemah, dia kurungan. Kita tahulah contoh daripadanya dengan dia domain-domain tu dia tu okey. Kita maknanya mungkinlah itu ditahqiq oleh mufti. Mufti dulu, ke mufti sekarang. Memang dia ngaji pun. Dia duduk baca, tengok mufti baca. Ada tempat lari ni. Tapi nak kita tak payah tunjuk kat live lah kalau nak jaga nama dia. Ni tempat lari. Nanti tempat kita baca sekejap lagi. Kita sebut lah, tempat lari. Antara yang larinya, dalam kitab sebut apa tu? Kita akan baca sekejap lagi ni. Nak jaga nama dia, kita tak cerita lah. Saya ingat memang kita tak cerita pun. Tapi nak takut memang kan. Tempat ni kan dia mufti. Jadi bahaya kot. Biuk rakan lah. Dia tidak. Bila banyak view ni pelik. Tadi banyak orang tak. Satu lebih Kawan baik tu. Satu lebih. Tidak sah menjual segala binatang yang melata di bumi. Okey, seperti ular, kalajengki dan kabul. Kerana tidak mendapat manfaat hasil pertukaran dengan harta. Okey, itu dia ada ubah ayat, tak apalah. Dan tidak diakui, kat sini lagi, segala manfaatnya yang disebutkannya pada orang yang berkeahlian. Okey, dia tak cerita pada orang berkeahlian. Sebenarnya asalnya bukan orang yang berkeahlian. Dia nak cerita musannif, nak cerita kabur, jengking, ular ini tak sah ni sebab tidak dikira manfaat dari syarak. Bukan kira ahli ke tak ahli ke yang mengakui, bukan orang yang ahli memperakui, syarak tidak memperakui. Dia cerita tidak mendapat tidak diakui segala manfaatnya oleh orang yang berkeahlian. Nampak tak dia tambah lari musannif. Musannif nak cerita tidak diiktibar syarak. Tidak diiktibar syarak. Cuma musannif ni umum, tidak diiktibar tu kita nak tahu, tidak diiktibar tu di sisi siapa. Tu.
Lepas tu dia tambahan, ini tambahan dia, tak ada pun dalam kitab. Dalam hal ini, manfaatnya tidak dinyatakan dalam ilmu perubatan. Sebab tu, walaupun dinyatakan ilmu perubatan khasiat, tapi syarat tak iktibar. Apa tak? Ini bahaya sini. Lagi banyak. Ni kita tahu bahawa orang yang menterjemahkan semula ini adalah orang yang tidak ada basic dalam kitab turas. Memang dia satu tidak ada basic dalam kitab turas, yang keduanya dia memang confirm tak belajar kitab matlaq. Macam mana orang tak belajar kitab matlaq boleh terjemah? Nampak tak? Terjemah boleh, tapi jangan lari ya. Ini bukan terjemah ni. Ini mafhum. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Okay, sambung masih lagi rukun pendetailan rukun jual beli yang kedua, iaitu syarat sah maqudun alaih, syarat sah barang dan harga yang ditukar ataupun yang dimuqabalah. Syarat yang pertama kita dah bincang sebelum pada ni, sambung malam ni syarat yang kedua daripada 5 syarat sah barang dan juga price ataupun harga yang diperuntukkan di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan keduanya, qala al-musannif rahimahullahu taala, dan keduanya daripada 5 syarat sah barang yang hendak dijual ataupun duit ataupun apa panggil saman yang hendak ditukarkan. Apa syarat yang kedua? Bahawa dapat mengambil manfaat dengan dia, dengan mabik ataupun dengan saman itu, ataupun bahasa ringkas dia panggil maqudun alaih itu, manfaat itu pada syarat. Ini nisbah syarat. Ini kena ingat. Manfaat nisbah syarat. Sebab tu kita belajar nak ambil tahu dari sudut manfaat dari sudut syarak, bukan manfaat dari sudut manusia ataupun bukan manfaat dari perspektif manusia, bukan. Itu penting, kenapa kita perlu belajar supaya kita tahu yang mana benda yang diklasifikasikan bermanfaat di sisi syarak dan mana benda ataupun barang yang tidak bermanfaat di sisi syarak. Yang tu yang kita kena tahu panduan yang ditetapkan. Okey. Jika ni rayah. Dia nak cerita yang kata barang itu ataupun harga yang kita nak tukar itu mesti ada manfaat di sisi syarak. Ada kegunaan. Manfaat ni mana? Boleh diambil manfaat, boleh digunakan di sisi syarak. Syarak yang menilai ataupun syarak yang bagi value, bagi nilai kepada satu benda itu manfaat ataupun tidak. Bukan kita. Kalau kita semua kita kata manfaat. Ular kita kata manfaat sebab dia hobi. Kita boleh jadikan hobi. Apa lagi? Biawak belakang rumah boleh jadi kata manfaat. Itu kita yang kelaskan sesuatu barang itu manfaat. Tidak. Yang kita nak belajar ini adalah manfaat menurut neraca syarak. Baik, jika itu ghayah. Jika air ataupun tanah pada tempatnya sekalipun. Tempatnya, ini tempat air dan tanah tu. Asalkan ada manfaat. Walaupun air ataupun tanah boleh dijual, asalkan ada manfaat. Pada umumnya, air tidak boleh dijual. Kalau air secara orang panggil berada pada tempat asal dia, air di sungai, tak boleh dijual. Walaupun air itu ada manfaat. Tapi dia tidak boleh jual. Kenapa? Kerana yang dinilai manfaat ini ketika mana kita ambil. Kalau masa kita tak ambil, kita tak cedok tu, tak boleh. Memang benda tu ada manfaat. Tu dia cerita. Kalaulah kita nak jual air di sungai. Kita jual air sungai ni,
Pari yang ada dalam tanah kita ni kita nak jual. Berapa air dia? Sungai ni? Air sungai ni kita nak jual 30,000. Maka tidak sah. Walaupun kita kata air itu memanglah ada manfaat untuk minum dan sebagainya. Apabila ada manfaat, boleh. Ketika mana dia duduk dalam sungai, tidak dikategorikan ada manfaat. Tidak dikira ada manfaat. Kena ambil dulu. Kena cedok, kena packagekan, kena masukkan dalam bekas, kena packing dan sebagainya. Baru ada manfaat. Baik. Seperti contoh yang ada manfaat. Seperti dijual air 1 qirbah pada tepi sungai. Kalau air dari sungai tak sah. Kena cedok dulu, masukkan dalam qirbah. Kena cedok air sungai, masuk dalam qirbah, baru sah dijual. Qirbah ni apa dia? Qirbah. Ingat qirbah? Kambing. Kambing. Qirbah ni dia panggil merujuk kepada bekas. Qirbah ni bekas. Bekas zaman dulu. Kalau di Yaman sangat popular lah. Di Mesir, di Yaman, popular. Orang dulu ni, tak bawa ini. Kita kalau kerbah gini, Nutrilite. Bekas. Bekas. Dia ikut zaman. Orang dulu, bekas dia buat air. Tangki air dia. Qirbah nama dia. Dia buat daripada seekor kambing. Dia sembelih kambing. Dia buang kepala je. Kepala buang. Kemudian, dia tanggalkan dia punya body tu. Tinggal cover. Kulit je. Tinggal belulan. Kulit. Kulit tu dia jahit balik lah. Yang mana bocor tu. Yang mana kalau kita tak pandai, orang panggil apa? Tak pandai lapah kan. Dia akan bocor kat mana-mana, jahit balik. Tapi kalau orang pandai, dia tak bocor pun. Jadi dia ikat di mana? Kaki dia ikat di ekor tu, dia jahit balik. Ekor tu kan, bocor ekor tu, diikat balik. Kemudian kaki dia ikat, 4 kaki ke semua dia ikat. Dan kepala tu, yang dipotong kepala tu, itu dijadikan muncung. Boleh masukkan air, jadi seekor kambing balik. Jadi macam kambing. Kita bawa atas ke belakang. Dia galah dia, tempat dia masuk, jadikan beg. Dia masuk tali lah, pakai tali kiri kanan ni. Beg galas. Maka di atas belakang kita itu, kalau orang tengok jauh, seperti kambing. Seperti kita bawa seekor kambing atas belakang. Sebenarnya air penuh. Itu dipanggil 1 qirbah. Itu sukatan orang dulu tu, 1 qirbah. Dia ada kuantiti air. Itu dipanggil bekas air qirbah. Dia bukan masuk air manis lah dalam tu. Bukan masuk air kopi. Dia masuk air putih lah. Jadi, travel mana-mana, musafir mana-mana, dia orang akan bawa air untuk kegunaan. Minum, ambil wuduk dan sebagainya. Kalau dia nak minum, dia buka kaki sebelah mana-mana, dia minum. Kaki dia ikat, muncul atas pun dia ikat. Lepas dia masuk air, dia ikat semuanya. Dia nak guna, dia buka di kaki. Hisap. Canggih orang dulu kan. Orang dulu semua pakai kulit kan. Baju kulit kambing. Kopiah pun pakai kulit. Baju pun kulit. Qirbah air pun pakai kulit. Jadi masukkan air dalam sungai, ambil dalam sungai air, kemudian masukkan dalam qirbah. Sah, jual. Kenapa? Air itu apabila dimasukkan dalam qirbah ada kuantiti dia. Kita akan bincangkan datang satu syarat, satu peruntukan yang asin, mesti nak beli barang itu mesti kita tahu kadarnya kita tahu. Sebab tu kalau air yang berada di sungai, berada dalam parit, berada dalam kolam, berada dalam laut, tidak sah dijual. Tidak ada manfaat pada syarak. Dan kalau orang kata adalah manfaat, sebab kan boleh minum, boleh ambil wuduk, boleh mandi, banyak manfaat dia. Ya, memang diri air itu ada manfaat. Tapi ketika dia berada di sungai, ketika dia berada di kolam dan sebagainya, maka belum lagi dikategorikan manfaat di sisi syarak. Nak kena ambil dia, masukkan dalam bekas, ketika tu barulah sah dijual beli. Dalam peraturan asin, kita nak beli mesti tahu kadar dan kita mesti tengok. Itu syarat yang akan datang. Mesti tahu kadar dia, detail tahu. Dan juga mesti tengok. Sebab tu kalau beli tak tahu kadar dan tak tengok, dalam mazhab kita tidak sah.
Tu mazhab kita sangat detail supaya nak mengelakkan daripada berlakunya sebaran unsur penipuan yang kita panggil apa? Yang kita panggil orang panggil apa tu? Gharar. Gharar ni unsur-unsur tipu daya yang boleh menyebabkan haram. Sama ada haram itu tidak sah ataupun haram sah. Ada haram sah, ada haram yang tidak sah akad tersebut. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia agak detail supaya tidak berlakunya sebaran bentuk tipu daya, maka kena tahu detail info produk itu. Dan yang kedua kena tengok, bukan tahu saja. Yang kedua kena tengok. Okey, contoh pertama. Seperti dijual sah ni, contoh ni sah, bukan contoh tak sah, contoh sah. Seperti dijual air 1 qirbah pada tepi sungai. Biasa ada orang tanya. Ini isu ni kita kena tahu. Kalau tak tahu memang agak tak boleh jawab lah. Bukan agak lah, memang confirm tak boleh jawab. Kalau jawab pun jawab merapu lah. Orang tanya. Isu. Air bukit. Air bukit ni, jadi kita nak ambil air bukit. Kemudian kita nak package, nak tomkan dia ataupun nak masukkan dalam botol dan kita nak jual. Apa hukum dia? Jawab dia yang pertama, kalau air bukit itu milik persendirian, itu out. Kalau milik persendirian, kita ikut prosedur biasa, memang kena minta izin. Tak minta izin memang haram lah. Ini kita maklum yang ni. Cuma kita ambil yang kedua. Yang kedua, kalau air bukit itu bukan milik persendirian, dia milik kerajaan. Boleh ataupun tidak kita nak ambil, minum ataupun nak jual. Sama aja konsep dia. Nak minum, kalau boleh minum, bolehlah kita jual. Tapi kalau haram ambil, sama ada ambil untuk minum ataupun untuk tasarruf, sama. Haram. Haram minum, haram tasarruf, haramlah kita minum. Kalaulah kerajaan itu tidak ada, dia panggil qarinah. Qarinah ni maknanya tidak ada tanda-tanda. Qarinah ni makna tanda-tanda larangan. Kalau tidak ada tanda-tanda larangan untuk kita ambil, jawab dia harus kita ambil. Apabila harus kita ambil, maka haruslah kita tasarruf. Tasarruf mana guna, jual dan sebagainya. Boleh. Cuma sah ni, macam mana kita sah? Dengan syarat kita kena tadah dulu air bukit tu. Kita tadah air bukit, kemudian kita packingkan dia, baru sah dijual. Kalau tak tadah, tak packing, maka tidak sah dijual begitu. Pergilah ambil tu, sebab air bukit tu duduk tepi tu. Air bukit tu, ambil. Buah berapa? Murah-murah je, dah RM50. Pada tadah petang sampai tengah hari, RM50. Pukul 2 sampai pukul 4 pula, RM50 pula. Itu tidak sah. Dia kena packing dulu. Ada orang nak buat projek ni, saya timbulkan isu ni, projek di belah KL. Jadi ada tanah bukit cantik. Dia suruh saya pergi cek, dia kata okey tak air tu. Saya pergi cek, tester dia, tester mineral, tempat takut air bukit tak ada mineral. Saya tek, okey, saya kata mineral dia cantik walaupun tak tinggi sangat. Cantik. Cumanya, kita nak cantikkan lagi, tak boleh packing tu, memang kotor. Kita filter. Jadi, biasalah oleh pandangan saya suggest lah, Isprim lah. Saya kata, ambil lah filter Isprim baru boleh jual. Dia dapat macam setujulah. Saya kata, ambil air bukit tu dia tadah. Memang laju. Saya pergi tadah tu sekejap je. Dia punya saluran dia dah buat. Cantik. Jadi saluran dia bolehlah bersalangam ni, dia punya pipe dia. Jadi saya tadah sekejap. Saya test dengan tester kita, okey cantik. Cuma saya kata memang tak boleh jual macam ni lah, kena rawat. Nak rawat dulu saya kata boleh ambil perawat kita ataupun filter kita, rawat dulu dengan mesin spring, keluar je putih, saya kata terus jual macam tu. Memang kita test lah, kita bagi contoh depan dia. Dengan sebelum rawat, 1 gelas, dan yang dah dirawat dengan spring, 1 gelas, suruh dia try. Nampak tu, ada harapan lah. Boleh, sah jawab dia. Itu sah. Cumanya, ada sedikit teknikalnya. Bukit itu,
katanya berada dalam tanah pemaju. Persendirian. Jadi kena deal lah. Kalau kerajaan mudah. Jadi kalau kerajaan ingat, boleh ataupun tidak kita ambil, tak kisahlah bukit langak ke apa, ramai duk ambil kan. Jawab dia, boleh sekiranya tidak ada qarinah. Qarinah ni tanda-tanda yang menunjukkan larangan daripada pihak kerajaan. Tapi kalau ada qarinah, tak boleh haram. Contoh qarinah, dia letak signboard, haram menceroboh kan. Tak boleh. Ada setengah tempat, kolam memancing. Kerajaan. Kolam tu memang kerajaan punya. Tetapi kerajaan dah buat larangan memancing. Walaupun kerajaan. Ataupun dia kata larangan menceroboh kawasan hak milik kerajaan atau hak milik persendirian lagilah. Hak milik persendirian lagi-lagi tak boleh. Hak milik persendirian, kalau kita tahu ini kawasan tanah persendirian dan tidak ada signboard apa pun, tak boleh zon, tak boleh. Kerajaan boleh. Kerajaan apabila kita tengok tidak ada qarinah yang melarang, kita boleh zon. Ini boleh masuk ni sebab apa? Tidak ada pun qarinah, tanda-tanda yang kata larangan menceroboh. Kerana dia milik kerajaan. Lain berbanding dengan milik individu. Dia beza. Itu cara dia. Kita nak tahu hukum. Sebab ramai isu-isu ni orang tanya, boleh tak saya nak menanam tanah reserve kerajaan? Boleh tak saya nak tanam bercucuk tanam? Nak tanam apa-apa pokok kayu, bukan pokok kayu besar pun. Sayur-sayur, ulam-ulam, kemudian saya nak makan. Ataupun orang lain nak mari curi, haram tak? Jawab dia, harus tanam atas tanah kerajaan dan jadi milik kita. Bukan tanah tu milik kita, pokok tu milik kita. Dia duk mengaku tanah tu. Tanah tu tetap milik kerajaan. Pokok milik kita. Orang lain pergi curi, haram kalau dia tak minta izin dengan kita. Dia kata tanah kerajaan, saya curi. Tanah kerajaan. Dia bukan curi tanah. Dia curi pokok atas tanah. Lain. Tanah milik kerajaan, pokok milik kita. Sebab kerajaan tak melarang untuk tanam, boleh. Bila kerajaan nak guna, dia hapuskan. Itu tak menjadi isu. Berhati-hati bagi orang yang tak tahu hukum, apabila individu tanam atas pokok kerajaan, atas tanah kerajaan, maka dia sangkakan jadi pokok itu jadi milik kerajaan. Tidak. Pokok tetap milik individu yang tanam. Cuma kerajaan berhak untuk hapuskan. Itu tanah kerajaan. Kalau kerajaan tak bagi, bila-bila dia nak guna, dia boleh hapuskan. Tu. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Itu contoh pertama. Masukkan dalam qirbah pada tepi sungai. Ataupun satu timbun tanah habis air. Nimbat tanah pula. Timbun tanah tu, ia timbun tanah. Dua kali tu. Tu pengulangan. Kadang saya ni dah kitab yang tak jatuh. Tapi berlaku juga pengulangan. Yang ia timbun tanah, yang ia timbun pada padan. Dua kali kan? Jadi ini nak sekali je. Satu timbun tanah, yang ia timbun pada padan. Ia tanah tu, timbun mana? Dilonggokkan. Timbun ni longgok. Longgok mana? Longgok pada padan. Kalau tanah tu kita nak jual secara bukan dilonggok-longgokkan, tak sah. Jual tanah, bukan jual tanah ekar, bukan. Jual tanah yang longgokkan, longgok-longgok tanah. Macam jual batu kerikil kan, nak jual 1 lori, 3 lori, sah. Tapi kalau jual batu yang terhampar, satu sekar tanah, batu saya ni sekar ni. Saya nak jual batu, bukan jual tanah milik sekar, bukan. Nak jual tanah yang dilonggok, debu-debu tanah. Kita nak tanah 1 lori, 2 lori kan? Nak tanah saja. Kalau dilonggok, ada kadarnya 1 lori, 2 lori, itu sah. Ini maksud timbun ni, longgokkan. Sah ditimbun, dilonggokkan. Tanah yang berada mana? Pada padan. Ini pada kawasan. Lagi, dan sah menjual sesuatu yang dapat mengambil manfaat dengan dia. Dengan mabik tu, dengan sesuatu tu. Jika, wayah lagi. Jika ni dia panggil, nak menegaskan kata sah. Wayah kata sah.
dan sah menjual sesuatu. Sesuatu tu yang dapat mengambil manfaat dengan dia dengan sesuatu tu, jika pada masa lagi akan datang sekalipun, walaupun lambat lagi manfaat kita boleh ambil, sah jual sekarang. Sekarang tak boleh ambil manfaat lagi, sah jual. Mana contoh dia manfaat akan datang ni? Seperti anak himar yang kecil. Anak himar yang kecil bukan ada boleh buat guna apa lagi. Bukan boleh buat guna untuk tarik barang lagi. Himar ni kegunaan dianya untuk, orang panggil apa? Kegunaan untuk bekerja. Sama ada nak tarik barang, nak naik, buat kenderaan dia. Tak boleh guna lagi sebab dia kecil. Bukan boleh tarik barang lagi. Bukan boleh buat kenderaan lagi. Tak boleh. Tapi boleh guna ni bila? Akan datang. Maka sah dah. Seperti anak himar yang kecil, yang telah mati ibunya. Dia telah kematian ibunya. Ataupun anak yang sudah terkaya. Atau ni contoh yang kedua. Ataupun anak yang sudah terkaya. Tak kisahlah anak himar ataupun umumnya. Anak binatang yang sudah terkaya. Terkaya ni maknanya sudah berpisah daripada ibunya. Terkaya ia anak tadi daripada ibunya. Terkaya ni sudah bercerai daripada ibunya. Dia tak perlu lagi, tak perlu berdikari dengan ibu. Tak menyusu ibu dah, tu terkaya. Tak menyusu ibu, tak perlu bergantung dengan ibu dia. Sah jual anak yang dah bergantung. Dia tak menyusu dah. Kalau anak masih menyusu, masih bergantung dengan ibu, tak boleh jual asin. Jual ibu dengan anak dia panggil. Jual ibu dan anak. Maka tiada sah. Maka ni tafriq. Tafriq bagi kata apa? Tafriq bagi kata nak jual barang, mesti barang tu ada benefit, mesti barang tu ada manfaat di sisi syarak. Maka keluarlah hukum. Maka tiada sah. Jadi nak can maka tafriq ataupun maka tafsil ataupun maka ghayah ataupun maka illah. Salah satu nak can maka tafriq ni, lepas maka tu dia keluar hukum. Tiada sah tu kan hukum. Haram hukum, sunat hukum, makruh hukum, maka makruh. Kita tahu maka tafriq, bukan tafsil. Tafsil tu bahasa Inggeris panggil detail lah. Ada fa untuk pendetailan. Ada fa untuk tafriq. Tafriq ni untuk mengeluarkan hukum. Ada fa tu dengan makna, orang panggil dengan makna illah. Illah ni maksudnya al-illatul ba'ithah, sebab. Dengan makna tujuan. Bukan maka satu makna je dah. Ada makna dia tak nak guna tujuan. Sepatut dia guna supaya. Tu dia panggil jawab. Nastaya. Nastaya kan jawab. Nastaya ni bahasa lama. Apa kamu nak kata? Nastaya. Tu maksudnya. Nastaya ni maksudnya asal dia. Apa kamu nak cakap? Nastaya. Aku cakap ni. Lepas nastaya tu baru cakap. Istilah dan dipanggil seni bahasa. Tu bunga-bunga bahasa. Pendetailan Pak tafsir. Pak tafsir ni detail, dia nak detail. Kena tengok. Kena tengok. Dia tengok apa? Biasa kalau dia tak ada hukum, Pak tafsir dia tak ada hukum lah. Dia tak ada hukum. Nanti kita tengok contoh. Dia nak tafsirkan, nak detailkan pernyataan sebelum ini dalam bentuk umum. Dia datang, dia cerita umum, kamu dia nak detailkan. Maka maka dot tu dia nak cerita apa? Mendetailkan umum di sebelumnya. Sebab tu kalau tengok, kalau tak ada hukum, kebiasaan itu fa' tafsir. Sebab kalau fa'ilah dimudahkan, fa'ilah dia dah ada nak jawab. Nak jawab. Sebelum ni dia cerita. Sebab apa? Maka itu maka illah. Ataupun maka tujuan. Memang dia jarang guna.
Tapi kadang-kadang musannif ni dia nak unik, dia guna juga. Biasanya dia tak guna maka lah. Ilah ni kan, dia akan guna kerana. Dia akan guna kerana, dia tak guna maka. Maka tiba-tiba ada juga dia guna maka dengan makna kerana. Tu dipanggil maka dengan makna ilah. Jadi, dia hampir. Kalau kita tengok, ini bukan fa' tafriq ni. Itu kebanyakannya fa' tafsil. Maka tiada sah menjual segala binatang. Semua binatang. Binatang mana? Yang melata pada bumi. Semua binatang jenis melata ni tidak sah dijual. Tak sah jual beli. Mana contoh? Ni contoh je. Banyak lagi lah. Seperti ular. Tak sah. Dan kalajengking. Dan kabur. Bukan kelabu tu. Kabur. Kabur mata. Bukan. Kabur tu. Awak panggil apa tu? Hak terbam tu. Dia panggil hak ada tanduk tu. Kabur kalau orang. Kabur ya. Kabur ya. Kita pun Kelantan pun kabur je. Fatani pun kabur. Tu dia sama ni bahasa. Kabur ni dia panggil gajah ada tanduk. Apa macam binatang hitam yang ada tanduk tu. Dia panggil kumban. Kumban bertanduk. Kumban tanduk. Betul. Bahasa standard dia lah kumban tanduk. Tu kabur. Sebab dia boleh terbang. Tangkap dia memang ada macam tanduk. Dulu banyak kita masa kita kecil-kecil kan. Masa kita kecil-kecil banyak. Sakit lah tu kalau dia duduk. Tajam kaki dia. Kulit mulus. Belum ambil kipas belum? Kipas letak sana. Panas ikut. Panas. Memang. Dia tak gigit orang. Dia tak gigit. Kaki. Kaki dia kalau dia melekat di kain dia tak boleh lah. Tak boleh. Jangan. Sakit kalau dia keluar. Sebab dia melekat betul-betul. Dia cekam tu. Macam kambing tu. Kambing kalau dia jet kaki dua depan, dia tak nak pergi. Jangan. Kena angkat dengan dia. Kabur. Tak sah dia jual. Dan tak sah tu kenapa? Kerana. Kenapa tak sah jual ular, jual kala jengking, kabur? Kerana tiada manfaat yang dimuqabalah akan dia. Akan dia tu akan itulah, akan segala tadi. Segala binatang yang melata tu. Di muqabalah ni apa? Tiada manfaat. Kerana tidak ada manfaat di sisi syarak yang boleh ditukarkan. Tukar tu mana jual beli lah. Itu muqabalah tu. Yang boleh ditukarkan. Yang boleh ditukarkan akan dia. Ditukar itu, transaksi itu, pertukaran itu kan terpanggil transaksi itu. Transaksi itu ditukar dengan apa? Dengan harta. Jadi benda manfaat ini syarak tak benarkan untuk muqabalah, untuk tukar dengan harta. Tak boleh. Tak boleh nak tukar dengan harta. Sebab apa? Sebab benda manfaat tidak boleh dianggap harta. Kuat sangat Gustan belum? Tak belakang. Tak lagi kuat sangat. Sebab benda yang tidak ada manfaat tidak dinamakan harta. Apabila tidak dinamakan harta, tak boleh tukar dengan harta. Sebab jual beli ni kan muqabalah harta dengan harta. Jual beli ni dia panggil aqdun muqabalah ataupun aqdun muawadatin maliyatin. Tu aqdun muawadatin maliyatin tufidu milka ainin atau manfaatin ala dawam. Jadi maliyah. Dia kena muawadah maliyah. Muqabalah malin bimalin. Tukar harta dengan harta. Jadi transaksi ni, dia mesti harta ditransaksi dengan harta. Ditukar dengan harta. Apabila benda yang tidak manfaat, tidak ada nilai, maka tidak dinamakan harta. Dan kita dah belajar dulu. Awal-awal dulu, ciri harta di sisi syarak, mesti pertamanya dia tak najis. Yang kedua dia ada nilai. Ini dua ciri harta yang asas. Dia tak najis, najis tak dipanggil harta. Yang kedua dia ada nilai. Kalau tak najis, suci tapi tidak ada nilai di sisi syarak, tidak dianggap harta. Ingat tu harta di sisi syarak. Maka ular tidak dinama harta pada syarak, tidak ada manfaat. Maka ular tidak boleh ditukar dengan duit, kerana duit itu harta. Tak dibenarkan tukar. Ular tidak boleh ditukar dengan harta-harta lain.
Tak boleh dimuqabalah, tak boleh dimuawadah. Tidak dibenarkan di syarak. Kalau nak juga, jangan berlaku akad jual beli. Lagi? Oh, belum habis. Dan lagi. Kerana tiada manfaat yang dimuqabalah akan dia dengan harta dan tiada diiktibar. Ni yang kata tak betul tadi. Kata kitab tu lari banyak. Ni Dan tiada diiktibar segala manfaat yang disebut akan dia. Ni. Dan tiada dikira, diiktibar ni. Dan tiada dikira, tiada diambil kira pada syarak. Tiada diambil kira pada syarak tu dia tidak diiktibar. Dia ringkas kitab matlab. Sebab tu kena belajar. Kalau terjemah tak belajar, memang akan menjahannamkan ilmu syarak. Tidak diambil kira di sisi syarak itu segala manfaat. Apa saja manfaat tak ambil dikira oleh syarak. Manfaat mana? Yang disebut akan dia akan manfaat itu pada khasiat, dalam khasiatnya, dalam khasiat binatang ataupun apa saja benda yang disebut. Walaupun benda itu disebut ada kelebihan. Ular ada kelebihan. Kalajengking ada kelebihan. Apa lagi? Panggil apa? Bisa ular ada kelebihan. Ular itu kan bisanya ada kelebihan. Badak sumbu, gading gajah, gading itu ada kelebihan. Sumbu badak ada kelebihan. Apa lagi saya selalu sebut, gajah itu, tembuni gajah sangat luar biasa dia punya kelebihan dia. Tembuni gajah. Tak biasa dengar tembuni gajah. Tembuni gajah ini dipanggil rahim. Gajah apabila dia beranak, maka dia punya tembuni dia. Tembuni ni tempat anak duduk. Rahim lah. Uncam dia. Kalau kita panggil orang, kalau kita manusia pun kan kita ada uncam kita yang ditanam itu. Uri itu uri. Bahasa uri. Dia pun ada uri. Jadi uri gajah ini yang kita panggil tembuni. Tembuni gajah itu uri gajah. Jadi uri gajah ini selepas dia lahirkan anak, lepas dia beranak, uri dia ini dia akan lempar naik atas pokok. Dia tak biarkan uri dia itu merata. Sama ada dia dia lempar naik ataupun dia kambuh. Tapi biasanya pengalaman orang-orang yang biasa dengan binatang ini, dia akan lempar naik atas pokok. Tiba-tiba jumpa kat kita. Apa dia ni? Ini uri gajah. Ada khasiat? Ya, banyak khasiat dia. Khasiat untuk kesihatan kita, terutamanya kesihatan orang lelaki. Kuat uri gajah tu. Rendam dalam air, minum dia. Jadi terus kuasa turbo. Power terus jadi gajah. Jadi macam gajah. Jual mahal tu. Besar ni je. Kalau jual pasal malam, jual obat geng-geng tobik, geng-geng jual obat ni dia jual lah. Moda Elio. Moda dia goreng Elio. Ini tuan-puan, tembuni gajah. Khasiat dia sangat padu. Untuk orang lelaki yang mati pucuk, bangkit terus. Jual. Memang tak laku macam tu. Try dulu. Tapi balik try kat rumah. Try kat sini tak jadi. Try kat rumah, mati terus. Memang ada khasiat betul. Yang pengalaman tobik-tobik ada khasiat. Tetapi khasiat itu tidak diambil kira di sisi syarak. Nampak tak lari kat sini yang kita baca tadi? Banyak lari. Jauh lari. Dia cerita tidak diambil kira khasiat, walaupun ada disebut. Khasiat itu disebut. Tak kisahlah siapa sebut pun. Sama ada perubatan dia tu hantam tidak disebut dalam perubatan. Ini dia nak ceritanya. Dan tiada diiktibar segala manfaat yang disebut akan dia akan manfaat itu pada khasiatnya. Tidak dia mikir. Ini berhati-hati. Apabila kita kata tak, ni tidak ada manfaat. Dia kata ada manfaat ni. Banyak manfaat ni. Mana boleh tak ada manfaat? Nampak tak? Kita nak jawab macam mana? Ini manfaat di sisi manusia. Tapi di sisi syarak tak dikira manfaat. Tembuni gajah tak dikira manfaat di sisi syarak. Apa lagi? Buaya. Air mata buaya khasiat. Air mata buaya pun berharga untuk ubat perubatan. Lagi, gigi buaya. Banyak khasiat untuk perubatan gigi buaya. Untuk orang sakit gigi, ambil gigi buaya, rendam dalam air, minum, insya-Allah lega gigi. Sama ada lega atau tertangga gigi. Itu dia asah gigi buaya, asah gigi buaya,
minum air asahan gigi buaya. Orang deman pun boleh lega balik, orang sakit gigi boleh, orang asma pun boleh. Banyak khasiat yang disebut dalam bukan dalam kitab perubatan Islam. Pengalaman tabib-tabib. Tabib ni dia apa, khasiat yang melalui pengalaman dia. Pengalaman tabib. Pengalaman tabib. Disebutkan dia ni, dia kembali pada itu kan. Disebutkan dia tu manfaat. Yang disebut akan dia akan manfaat tadi, sebut itu pada khasiatnya, nisbah khasiatnya, nisbah kelebihan benda tadi. Dan diistisna, dan dikecualikan habis. Dan diisnakan umpama yarbu', diisna ni dikecualikan. Yang ni boleh, yang ni sah dijual. Sebab apa dikecuali? Istisna mana? Istisna tiada sah. Pengecualian daripada hukum tiada sah. Ni sah. Dan dikecualikan. Maksud dikecuali ni, dikecuali daripada apa? Daripada hukum tiada sah. Bermakna yang ni sah. Apa dia sah ni? Seperti yarbu'. Yarbu' ni sah dijual beli. Apa dia yarbu' ni? Dia yarbu' ni, dia Jembon. Jembon. J-E-M-B-O-A. Jembon. Jembon. Jembon ni dia dipanggil apa tau? Yarbu' ni. Dia dipanggil tikus. Dia spesies. Dia panggil tikus gurum. Tikus gurum tu bahasa standard dia. Tikus gurum. Dia rupa dia macam mana? Dia seperti kenggaru. Tu dia pelik tu. Dia rupa dia macam tikus tapi bukan macam sebiji macam tikus. Dia seakan-akan seperti kenggaru kecil. Tu panggil tikus gurum. Kenggaru kecil ataupun tikus gurum. Nama standard dia tikus gurum. Dia hidup di mana? Dia hidup di padang pasir. Ini untuk pengenalan sikit sajalah. Dia hidup di padang pasir dan daerah yang kering kontan. Dia tak duduk di Malaysia ni. Biasanya boleh didapati di mana? Di Afrika, Asia pun ada. Setengah-setengah tempat di Asia dan di Eropah Timur. Tikus gurum ni. Dia sebab apa nampak macam kenggaru? Sebab kaki depan dia pendek, kaki depan dia pendek, dua kaki depan pendek, kaki belakang dia panjang. Rupa dia lebih kurang macam tikus, tapi kaki depan dia pendek, belakang panjang. Sebab tu dia macam kenggaru. Dia macam kenggaru kecil dan tengok seimbah lalu macam tikus. Rupa dia. Macam kenggaru ni sebuah kaki dia. Macam tikus ni sebuah rupa dia. Dia dalam mazhab Syafi'i ada hukum makam dia sebab tu sah dijual. Dia khilaf. Dalam mazhab Syafi'i ada qaul berpendapat boleh dimakan. Yarbu' boleh dimakan sebab tu sah dijual. Sebab tu istisna. Dia khilaf ulama pada makan. Jadi pendapat yang rajih, yang kuat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal harus makan. Sebab tu boleh dijual. Habis. Dan lagi yang kedua. Dan yang ini sah dijual beli. Contoh yang pertama yarbu', yang keduanya dan dhab, sah dijual beli. Biawak padang pasir. Dan lebah, boleh dijual beli. Madu lagi lah, tak payah tanya madu. Madu dan ibunya. Madu dan ibu sekali. Kan ada jual sarang lebah dengan lebah-lebah kan. Tapi ada syarat lah ni nanti ke depan pendetailan. Ada syarat nak beli saram tu macam mana. Kena beli dengan permaisuri sekali. Dan lebah. Dan ulat sutera. Dia ada manfaat ulat sutera ni. Dan lintah. Lintah ni kerana menghisap darah. Dia ada 7 manfaat. Lintah tu bukan untuk dimakan.
Beli dia sah jual beli untuk isap darah. Untuk bekam-bekam. Kalau beli saja-saja mainan tak boleh. Beli saja-saja untuk bela macam bela ikan bela tu kan. Tak boleh. Kalau nak beli lintah ni nak bela, mau cari ikan bela, tak boleh. Kerana menghisap darah dan fa'rah misk. Fa'rah misk ni dalam kitab ni dia terjemah apa? Dia terjemah tikus. Fa'rah ni memang tikus. Misk ni kasturi. Kudam sungguh dia. Itu nama fa'rah misk. Merujuk pada apa? Merujuk kepada kasturi, darah kijam tu. Merujuk kepada darah kijan yang kita panggil kasturi kijam tu. Fa'rah misk ni kasturi kijam. Nama je tikus tu. Tikus kasturi. Boleh terjemah harfiah mana boleh. Jadi kita dah sebut sebelum daripada ni, kasturi ni asal daripada darah, tali, pusat, kijan, jantan. Tu darah. Darah ni dimaafkan pada sembahyang, dimaafkan pada jual beli. Asalkan tak boleh jual beli suci. Ingat poin dia balik. Poin-poin basic dalam jual beli sangat penting. Jadi syarat sah jual beli paling basicnya pertamanya suci. Ingat barang itu suci. Bahasa umum, bahasa sekarang dipanggil apa? Dipanggil barang itu halal. Itu bahasa hukumnya. Bahasa spesifik dia panggil barang itu mesti suci ataupun halal. Itu dia panggil ciri-ciri pemilihan. Sebab tu kita kena membudayakan balik ciri pemilihan barang dalam sistem jual beli, dalam sistem muamalah. Sebab apa? Sebab hari ni orang dah tak fokus benda-benda basic ini. Orang tak fokus. Menyebabkan budaya Islam itu ditinggalkan. Orang fokus apa dia? Hari ni. Sebab nilai, value tu dah hilang. Orang fokus harga. Harga murah dia sanggup beli walaupun barang itu tak confirm suci ataupun tidak. Lagi-lagilah ciri kedua dia tak ambil tahu, iaitu tayyib itu. Tayyib itu tidak disebut di dalam pemilihan secara spesifik. Itu disebut di dalam tajuk lain. Dalam muamalat dia sebut mesti suci. Yang kedua manfaat. Kalau dalam pemilihan makanan secara spesifik dia sebut dua. Pertamanya ialah suci, iaitu halal. Yang keduanya ialah tayyib. Tayyib ni apa? Berkualiti. Jadi Islam dia mementingkan qimah, dia mementingkan barangan yang berkualiti untuk kita. Jadi kena belajarlah macam mana nak nilai kualiti satu produk tak berkualiti. Itu belajar ilmu lain. Tapi kita nak tahu neraca pemilihan produk itu yang Nabi sebut dan yang Allah Ta'ala sebut dan Quran dan surah Baqarah itu. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwatus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ada kaitan. Kenapa Allah Ta'ala sebut jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan? Itu pendetilan dalam bab lain. Tapi asasnya ialah kita kena pemilihan mesti pertamanya ialah suci, halal, yang keduanya mesti berkualiti. Ataupun mesti manfaat. Mesti ada benefit untuk kita dan sebagainya. Itu dua ciri asas. Barulah yang ketiganya kemampuan kita dari sudut harga. Tengok, nampak tak? Apabila kita meninggalkan sistem muamalah, kita tak ambil kayu ukur muamalah. Terus orang tengok apa? Tengok kemampuan harga. Menyebabkan harga murah dia sanggup beli. Tak kisahlah benda suci ke tidak, kualiti ke tidak, manfaat ke tidak. Asalkan dia kata tak apa yang ni mampu. Nampak tak? Itu bahaya. Patut kita kena letak neraca ni dulu, baru kita matching dengan harga. Kenapa Nabi, strategi jual beli yang digunakan oleh Nabi sangat banyak strategi Nabi. Salah satunya
saya cerita tadi, Nabi dia menawarkan kepada pembeli ataupun pengguna mengikut kemampuan dia. Mengikut apa? Kemampuan yang pengguna mampu bayar. Tapi ingat, Nabi sangat jaga kualiti barang. Suci, halal, tetap ciri pertama. Yang kedua, manfaat. Mesti barang kualiti, mesti barang manfaat. Sebab tu Nabi ni dia terkenal dengan ciri kejujuran. Kenapa? Kerana Nabi cepat dia naik. Perniagaan Nabi bina sangat cepat. Dalam masa 3 ke 4 tahun saja, Nabi dah raih kejayaan. Perniagaan dia punya partner dia. Sebelum tu dia belum berkahwin lagi dengan Sayyidatina Khadijah. Belum berkahwin. Dia belum berkahwin tapi dia berpartner dulu. Ini cerita panjang lah. Dia partner dulu. Dan Nabi ni, di mana orang nampak angle dia miskin sebenarnya? Ini kena tahu sejarah. Sebab sebelum Nabi berniaga dengan Siti Sayyidatina Khadijah, Nabi orang biasa. Dia belum kaya masa tu. Di sinilah tempat orang tali ambil Nabi miskin. Dia sebenarnya Nabi ni daripada keturunan bangsawan yang sangat disegani. Cuma ayah dia tidak terkenal dengan orang jutawan. Tak macam Abu Bakar. Tak macam Uthman bin Affan, kaya, terkenal dengan kekayaan. Tetapi Abdullah ini dia orang businessman. Cuma dia mati muda. Belum jutawan dia mati. Dia biasa. Baik tu orang kata Nabi ni keluarga susah. Nampak tak? Ya, Nabi keluarga biasa. Dia jadi kaya selepas dia berniaga dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi macam mana dia orang biasa, maksudnya dia belum jutawan, belum kaya, dia berpartner dengan orang kaya. Tu. Dia tak ada modal. Dia gunakan modal Sayyidatina Khadijah. Itu cerita dia. Nanti kita akan cerita lain kali yang tu. Sebab kalau cerita malam ni panjang. Kita nak angle malam ni dari sudut Nabi. Strategi Nabi macam mana? Strategi Nabinya, Nabi setelah orang panggil ciri-ciri pemilihan barangan lengkap dia jaga. Dari sudut sucinya, halalnya, yang kedua manfaatnya, kualitinya, maka harga. Barulah Nabi pilih harga. Maksud harga ini, kalau orang yang kaya, orang mampu, maka mereka bayar ikut ketinggian untuk Nabi. Sebab orang kaya dia mampu bagi keuntungan kepada Nabi lebih. Nabi letak berdasarkan dengan kualiti barang ni, berapa yang kamu bayar. Orang kaya. Sebab orang kaya ni, tuan-puan, dia melihat value. Dia tak tengok harga. Apabila Nabi meletakkan barangan value yang tinggi, maka Nabi akan tanya orang yang mampu, orang kaya, berapa dia mampu bayar. Ini sebab tu Nabi utus cepat. Orang kaya dia mampu bayar dengan barangan yang kualiti yang dijual oleh Nabi dengan harga yang tinggi. Tak berlaku isu mahal. Kenapa? Orang kaya dia mampu. Manakala orang yang mustada'ifin, dia juga nak barang berkualiti dengan Nabi, maka dia akan bayar mengikut kemampuan dia. Maka Nabi akan bantu orang yang mustada'ifin, orang yang tak berkemampuan dengan harga yang dia mampu. Tapi tetap Nabi ada untung. Bukan Nabi jual harga modal. Mana ada orang yang mereka cipta ataupun auta daripada fakta yang sebenar, mengatakan Nabi meniaga jual barang dengan harga modal. Ini penipu besar. Mana ada orang jual dengan harga modal? Itu penipu hari ini. Jangan disebut pada Nabi. Hari ini orang menipu. Juru-jual kata, tuan-puan, saya jual murah-murah. Ambil modal je. Saya nak bayar modal. Itu penipu dia. Itu penipu. Saya nak cepat, nak balik cepat ni. Tak apalah, ambil harga modal je. Ambil harga modal je. Mana ada jual harga modal? Tak balik modal tu. Nabi ni orang panggil apa? At-tajirus sadiqul aminu ma'an nabi wasyuhada. Tu Nabi. At-tajirus sadiqul amin. Perniaga yang sadiq, yang benar, yang jujur, al-amin, yang amanah, yang tak menipu, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Maka peniaga ini akan berada bersama dengan Nabi, syuhada di syurga nanti. Itu antara Nabi tawarkan kepada peniaga-peniaga yang jujur. Nabi tuan-tuan. Jadi kita kena budaya balik. Orang panggil apa? Pemilihan menurut sistem muamalah. Kalau tidak, kita menjadi mangsa tipu daya orientalis. Orientalis dia tahu dah. Kita terperangkap dengan harga.
Lepas tu dia boleh main harga. Barangan tidak ada kualiti, dia tak kisah langsung. Dia bagi kepada kita suci ke, halal ke, benefit ada ke tak ada. Kadang-kadang kualitinya entah ke mana, tapi kita mampu. Dia fikir asalkan kita mampu. Tu Jahannam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Habis. Macam sedih. Ada orang kata Mercedes mahal. Mana kata Mercedes mahal? Ada Lamborghini orang kata mahal Lamborghini. Tak ada. Yang mahalnya adalah Exia, kancil, harga 70. Mahal. Harga 70. Sebab harga dia lebih kurang 40,000 je. Mercedes 300,000. Murah kan 300,000. Sebab Mercedes ni memang 500,000, 300,000, 400,000. Orang tak akan kata. Sebab apa? Sebab orang yang the right person, orang yang betul akan betul menilai sesuatu benda. Tapi kalau orang yang tak betul, maka dia nilai yang tak betul. Sebab ikut neraca dia. Lepas tu orang kata, mana mahal? Esprit 3 lebih saya cakap. Orang kata mahal. Esprit 3,000 lebih mahal. Brand X yang sampai 7,000 saya tak kata mahal. Sebab apa tahu? Sebab 100 bulan. 5 tahun 7,000. Saya pun terkenal juga dulu. Saya beli brand C. Brand C 5 tahun 100 bulan. Bayangkan berapa? 6,700. Tak cakap mahal pun. Sebab apa? 100 boleh. 100 bulan. Yang apa ni Esprit 3,400. Sekarang 3,800, naik sikit. Mahal. Sebab apa? Dia tak nampak kualiti. Nampak tak? Kalau nak banding dengan kualiti, untuk sistem badannya cantik, airnya bersih, lepas tu pula natural, memang berbaloi-baloi. Murah jadi murah. Nak jangan kualiti. Orang tak nampak kualiti. Orang nampak harga. Ini manipulasi. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Ilan. Kita ada ilan lain. Kalau TV3 ilan lain. Kalau kita ilan Esprit dah. Sikit lagi Kerana tu habis Pak Rahmis habis. Ingat Pak Rahmis tu kasturi. Apa dia? Betul lah tu. Ini terjemah pun nanti ni. Terjemah dia tadi sejak kita tengok. Tiku apa dia terjemah sini? Tiku kasturi. Betul. Dia terjemah tiku kasturi juga. Macam mana tu anak murid tanya tiku kasturi? Tiku kasturi. Macam mana tu? Adalah tiku dalam tiku mainan tu. Ini Google. Hamster lain. Mula jadi dia buah atas hamster. Hamster lain. Hamster tu spesies tikus. Spesies tikus. Spesies tikus tak boleh. Sebab tikus tidak usah dijual beli. Tikus tak usah dijual beli. Dan spesies-spesies dia pun tak usah dijual beli. Dia binatang yang sunat dibunuh. Kerana apa? Pak Rahmis ni suci? Kerana sucinya pada qaul yang asah, pada qaul yang kuat. Dan lain. Dan ni maksud tajuk yang lain. Tengok apa dah. Awak lagi Okay, dan sikit dan terbakar. Bakar lagi merapu dalam tu. Lagi lagi laut. Tiap bawa fatwa. Saya bawa fatwa kemasaan. Habis dah syak. Dia kata saya menghormati pandangan penulis. Menghormati pandangan penulis. Tapi dia kata hukum hari ini, hukum semasa berdasarkan fatwa. Saya kata siapalah tukang apa suruh terjemah. Dia ada tim dia tu, tim budak-budak muda tu. Dia ada tim menterjemah balik kitab Matlaq kan, anak-anak muda. Dia ni laju. Memang. Buat kerja laju. Kan. Dia tim memang budak. Kalau buat buku ni semua buat. Kejap je kan. Ada dia punya raw. Bagi terjemah. Dan minggu siap.
Yalah. Dulu. Dia terjemah. Budak-budak pandai, budak bijak. Tapi terjemah harfiah. Tapi ingat siap lah. Memang jadi makhluk perosok dia. Dan habis dan baru dan sah menjual. Dia atau pada kata sah jual binatang. Istisna tadi kan? Dan sah menjual tembakau. Tembakau ni bukan rokok dak. Tembakau. Kenapa sah menjual tembakau? Daun tembakau. Kerana suci daun tembakau. Ada pokok terbaru ni campuran tu lain lah kan. Campuran warok apa tu lain. Dulu kan isu ada jenis-jenis tembakau moden kan. Ada campuran alkohol apa, itu lain. Kan, ini tembakau. Lagi suci tu satu. Tengok dia punya ciri-ciri pemilihan barangan mesti suci. Jadi ciri asas tu Quran tu ciri asas tapi didetailkan oleh muamalah. Sebab tu orang belajar tafsir saja dia terjemah. Sebab tu tengok dalam terjemah kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Apa dia terjemah? Belilah makamlah satu apa yang ada di atas muka bumi ini. Pertamanya halal. Yang kedua apa? Yang baik. Yang baik ni apa? Yang suci. Yang baik. Tayyib. Dia terjemah baik. Kita dalam fiqh kena tayyib itu kena tayyib menurut fiqh. Berkualiti menurut fiqh. Iman Katsir ada sebut berkualiti apa dia. Habis tengok. Ni sini pun dia kata apa? Pertamanya suci tembakau tadi. Dan yang kedua, pemilihan kedua, lagi dapat mengambil manfaat dengan dia dengan tembakau. Kena ambil manfaat. Iaitu ambil manfaat tu dipanaskan air dengan dia dengan tembakau. Dipanaskan air dengan dia dengan tembakau. Maknanya jangan silap faham tu. Bukan masuk dalam tembakau rendam. Bukan. Itu mabuk. Ambil tembakau, boh dalam air panas. Rendam. Itu merapu. Tu suruh mengaji. Bahan bakar. Maksud apa di sini? Maksud di sini dijadikan tembakau itu dijadikan bahan bakar. Boleh dijadikan unggu api. Boleh dijadikan bahan api untuk dipanaskan. Mengaji lah woi. Jadi baca kitab tak mengaji. Merapu. Tu guru cik marah. Orang suruh mengaji tak nak mengaji. Dia rajin nak baca kitab. Woi, siap dia panggil orang marah. Jangan main-main tu cik. Waktu kata dia baikin, dia pun tak sebut siapa pun. Dia maki tu. Tengah dia mari naik syekh dia maki. Apa jenis ni? Rajin baca kitab. Penyegang mengaji. Dia meletik. Tu kata, apa tu guru wajib cik kata kat orang? Dia kata kat siapa? Yang duk terasa hang baca kitab. Kena kadang-kadang orang tak sabar, lari balik. Lari tu boleh jadi kena atas kepala dia. Dia tak cakap apa-apa. Memang dia garang, tapi dia garang umum. Kita pun garang jugalah. Yang tanya dia, silap tanya. Nak salam marah dia. Tegur nak salam, pi balik. Salam berapa? Hei, salam. Salam apa tak sunat? Pi. Dia marah bikin. Satu, ingat itu dipanaskan tu. Lagi dan umpamanya dipanaskan air. Itu satu. Dan umpamanya tu umpama dipanaskan air seperti panah apa lagi? Banyaklah. Panah badan. Boleh? Panah badan tu panah air. Banyaklah contohnya dipanaskan. Dia kata panah air. Kita panah badan dan sebagainya. Tu seperti tu. Dan umpamanya dan sebagainya. Mana contoh sebagainya? Seperti dibuat bertaruh. Tu contoh sebagainya. Dibagi contoh sebagainya. Dan seperti dibuat bertaruh.
Ini tu tak ada apa-apa. Seperti dibuat bertaruh. Bertaruh apa tu? Makna berdiam. Dibuat diam. Unggu api. Bahan bakar tadi untuk panaskan air, untuk panaskan badan, dan juga untuk apa? Sebagai berdiam. Berdiam ni tempat untuk panas badan tu. Jadi kata bakau ni bahan bakar, bahan api untuk panaskan air, untuk panaskan badan. Berdiam panggil. Berdiam ni apa tau? Berdiam ni kita nak panaskan badan. Macam orang dulu duduk dalam pantan, dia buat apa tau? Orang dalam pantan 40 hari orang dulu. Dia selain daripada tungku, dia panaskan unggu api tepi dia. Berdiam. Itu istilah berdiam. Bukan berdiam diri, kan? Memanglah dia diam diri duduk situ tepi api tu. Dia duduk tepi api panas. Dulu ni musim sejuk kan. Musim sejuk ni memang berjadi budaya macam tu. Orang putih pun ada. Ada kayu kan? Bakar. Kita pun ada dulu. Tempat saya dulu musim sejuk. Musim sejuk dia panggil musim kemarau bulan 5. Musim sejuk ni bulan 11, bulan 12. Menggigil pagi-pagi nak mandi. Tak mandi pagi-pagi. Canduk ke Merah Highland. Lepas tu apa kita buat pagi-pagi? Pagi-pagi dengan malam, pakat semua jadi macam orang Afrika. Pakat semua duk urang api. Urang api pula pakai kain sarung je. Sejuk. Buka kain ni, duk macam tu. Tepi api. Air kopi duduk depan. Duduk diam. Ni dia kata duduk diam. Api duduk sebelah. Api duduk sebelah. Lepas tu kita nak bagi sejuk kan. Dua macam ni. Ni api. Ni paling belakang kat api. Sedap ya Allah. Panas Panas sedap. Depan ada air kopi. Belakang ada api. Depan belakang semua api. Kopi panas, api panas. Dia duduk tengah. Lepas tu buat apa? Duduk bersembang. Dia baru jangan nyala terbakar dia. Terbakar dia. Berdiam. Berdiam. Jadi itu bertaruh. Payah nak faham. Taruh simpan je. Taruh simpan. Payah nak faham. Diam. Masuk taruh tu diam. Dibuat berdiam. Jika kita kata haram isti'malnya, haram menggunakan tembakaunya. Tu. Kalau kata haram guna tembakau tu nisbah apa tu? Nisbah tak ada manfaat. Tak ada manfaat. Dan jika kita kata dengan haruh guna tembakau tu, maka bahawasanya adalah ia tembakau tu dapat mengambil manfaat dengan dia. Jadi musannif kata kalau orang kata haram tu sebab apa? Haram tu jika ataupun nisbah tidak ada manfaat tembakau tu. Yang kita nak cerita ni, musannif nak cerita ni tembakau ni dari sudut apa? Ada manfaat. Mana contoh? Tu contoh. Tapi ada orang kata tembakau tak sah jual beli, tak ada manfaat. Dari sudut tak ada manfaat, tu dia kata haram istimal, haram. Iaitu maka bahawasanya adalah ia tembakau tu dapat mengambil manfaat dengan dia dengan tembakau. Iaitu diisak akan dia akan tembakau tu. Kerana apa? Kerana tembakau itu daripada sesuatu yang mubah, bukan najis. Sesuatu yang harus. Tak ada campuran najis. Harus. Harus serta makruh lah. Mana pun makruh lah dulu. Lepas makruh tu boleh dia jadi haram. Ukuran asal dia makruh, kemudian haram. Tengoklah haram tu kalau kalau mudarat haram lah. Dan tiada dalil atas haramnya. Haram dia asal diri tembakau ni mubah, haruh. Kemudian makruh, kemudian jadi haram. Jadi asal diri tu dia panggil bukan haram zati. Tapi kenapa jadi haram istat rokok? Kerana aridi, kerana sebab lain, sebab mudarat diri dia atau sebab perhabis merosak membinasakan harta dia. Tiada dalil atas haramnya. Atas haram apa? Haram nisbah zati, bukan haram aridi. Maka isti'mal akan dia itu
mengambil manfaat dengan dia pada wajah yang harus. Istiqmal tu maka guna. Maka menggunakan akan tembakau itu, mengambil manfaat dengan dia dengan tembakau itu pada wajah yang harus. Habis. Itu masuk pendetailan baru. Tidak sah menjual binatang buas. Cukuplah. 1 jam 10 minit. Berapa? 1 jam 10 minit. Cukup tu. Sebab dia banyak lagi ni. Sekejap Sekejap nak tengok. Kalau baca tu dia pergi ke banyak. Cukup lah. Dan tiada sah menjual binatang buas seperti apa tu? Segala bagai harimau yang tiada manfaat dengan dia, umpama dibuat berburu. Untuk mengikut akan datanglah dia perlukan hurai juga. Kalau kita baca cepat kan tak. Sebab ada burung, ada lubuk. Tak boleh. Kena sambung minggu depan. Wallahu a'lam. Jadi kita yang sempat untuk cerita bab kisah sirah Nabi ni baca muamalah je, baca lain tak sempat nak cerita. Tidak, orang tak kenal. Orang tak tahu macam mana strategi Nabi berniaga. Macam mana Nabi berpartner dengan bini dia. Asal tu bukan bini dia pun. Tapi dia partner dulu. Tapi bini dia mengorak dia dulu. Jadi kisah ni lah ada relate sikit kan, ada hubung kait. Kalau baca benda lain tak ada hubung kait. Kita apabila tak ada hubung kait kita pun tak ingat. Jadi orang apa tak tahu lah. Kita orang duk pakai hak auta tu. Hak duk cerita, Nabi berniaga tak ambil untung. Tu mengapu sungguh. Jadi benda-benda tu lama-lama tu orang boleh pakai tu. Lama-lama anak-anak muda serak dalam minda. Nabi berniaga tapi tak ada untung. Apa Nabi kaya je mana? Berniaga apa tak ada untung? Puan dia fikir. Macam mana Nabi, orang panggil perniagaan Nabi? Mana boleh berniaga? Tak ada untung lah. Dan Nabi pula kalau tengok grow sangat cepat. 24, 25 tu, 25 dia kaya dah. Macam mana dia berniaga cepat jadi kaya? Itu yang kita nak tahu strategi dia tu. Strategi perniagaan Nabi boleh bina perniagaan dan kejayaan dalam bisnes dia sangat cepat. Itu strategi kita nak. Dan dia pun dia pakai modal pinjam dengan Siti Sayyidatina Khadijah. Modal asal dia. Dia tak ada modal, tak ada modal besar. Tu pun dia guna Abu Talib. Abu Talib pergi minta. Dan sebenarnya Khadijah ni, Sayyidatina Khadijah kalau ikut dalam sirah Rahib Ibn Maktum, dia dah mimpi dah rupanya. Siti Khadijah ni dia dah mimpi. Dia dah janda, apabila dia janda, dia lepas dua orang mati. Dia laki dia 2 dah meninggal. Dia jadi janda. Lepas tu dia fikir dia tak nak kahwin dah. Kat umur 40 tak nak kahwin. Sebab apa? Tak ada orang masuk meminah. Kes apa? Kes orang segan. Orang tak berani. Dia kaya. Jutawan. Dia hartawan, kaya. Lepas tu pula dia cantik. Dia orang yang paling cantik, orang kaya. Tak berani. Tapi dalam sirah tu ada khilaf lah. Ada kata dia mimpi sebelum dia berkahwin, dia mimpi dah. Belum kahwin dengan 2 tu, dia mimpi. Dia mimpi apa? Dia mimpi waktu dia tidur, di rumah dia ni jatuhnya bulan purnama. Dia pelik. Dia pergi tanya sepupu dia. Sepupu dia tu yang buta tu, Waraqah bin Nawfal tu sepupu dia. Masa tu sepupu dia muda lagi. Hak masa wahyu tu tua dah. Nabi dapat wahyu timur tu dah tua dah. Masa dia muda lagi. Nabi pun muda ni. Masa tu Nabi duduk berniaga dengan bapak saudara lagi. Nabi tak berniaga sendiri. Dia tanya Nawfal ni, Waraqah Nawfal ni orang bijak. Dia orang, kalau kita dalam Islam wali lah. Dia pendeta. Dia boleh baca. Lalu dia kata apa? Dia kata itu alamat engkau bakal berkahwin dengan seorang Nabi. Lepas tu Khadijah kata, Nabi mana? Nabi yang disebut namanya dalam kitab Injil. Nama dia lah Muhammad. Dia kata kalau kamu nak kenal, tunggu. Dia akan datang bawa rumah kita sekejap lagi. Tengok, bijak. Rupanya betul, Nabi lalu. Waktu tu Nabi muda. Nabi berniaga, duduk tengah berniaga dengan bapak saudara dia. Waktu itulah
Dia tengok rumah dia, rumah macam dulu, ulama cerita, rumah yang bawah boleh berjalan tu. Di atas, bawah boleh nampak orang. Orang lalu kat bawah. Waktu tu lah apabila dia nampak aja Sayyidina apa? Sebut dalam kitab Rahim Al-Maktum. Nampak Nabi kita, Sayyidatina Khadijah nampak, waktu itulah dia dah mula pasang angan-angan. Dah tahu dah di tafsir mimpi dia ni, dia bakal menikah dengan Nabi. Tapi dia pendam sampailah dalam khilaf lah ulama kata sampailah dia menikah dengan orang lain dua, menyati janda. Sampai janda tu dia masih mendam dekat Nabi muda masa tu. Waktu itulah dia menunggu nak cari pasal bila Nabi nak datang berak-malak dengan dia. Sebab dia orang kaya, tak ada siapa pun. Dan orang dulu rupanya sejarah hari ni kan, sejarah nak berniaga kena cari modal ni dulu berlaku macam tu. Bukan macam ni, bukan hari ni je. Hari ni kadang-kadang kita kan nak berniaga kena pinjam orang tu, pinjam orang ni. Budaya tu sebenarnya dulu dah ada dah. Nak berniaga kahwin ni orang kaya. Itu kena ikut sunnah lah. Ikut sunnah. Ikut sunnah macam tu lah. Kahwin orang kaya. Saya masalah. Dia partner. Jadi dia pun mau tak pakai modal, cari modal dia panggil. Dia pun ceritalah rata-rata kita cerita. Dia pun ada cari pasal itu, dia pun tunggu-tunggu tu rupanya memang Nabi pun pergi pinjam dengan dia untuk buat modal. Wallahu a'lam. Datang kita cerita dalam kelas baru sedap kan. Kita dalam kuliah baru sedap. Dia biasa cerita tu kat sini. Muhammad Malak. Lepas tu satu lagi di Najah. Najah tu dia iklan banyak sikit. Iklan tak kisahlah, iklan Esprit ke, iklan Gilster ke. Bila MW. Sebab partner. MW ni dia partner. Nabi berpartner Khadijah. Kita tak ada siapa Khadijah nak partner kita. Partner dengan MW je lah. Khadijah tak ada muncul. Cari pasal yang tu. Tu bukan cari modal. Itu habis modal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfaqna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Buat air kopi pula